Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat datang ke channel ini untuk sesi pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 6. Tajuk kita yang akan kita bincangkan hari ini ialah Remaja Bergaya dan Berjaya. Standard kandungan kita pada hari ini ialah memahami perubahan diri sebagai remaja lelaki dan perempuan untuk diterima serta dihargai. Objektif kita ialah murid dapat menjelaskan dengan contoh perubahan diri sebagai remaja untuk diterima dan dihargai. Ada di antara kamu yang sedang atau telah mengalami perubahan-perubahan fizikal, mental dan juga emosi. Jangan bimbang kerana setiap manusia akan mengalami perkara yang sama. Perubahan fizikal yang kamu lalui itu adalah disebabkan oleh perubahan yang berlaku semasa peralihan dari kanak-kanak menjejak ke alam dewasa. Perubahan ini juga boleh menyebabkan emosi remaja menjadi tidak stabil dan akibatnya melakukan tindak tanduk yang di luar kebiasaan atau di luar norma. Tentu kamu sudah biasa dan hafal akan rukun negara. Tetapi, pernahkah kamu mendalami maksud di sebalik 5 prinsip rukun negara itu? Tahukah kamu bahawa rukun negara mampu membentuk peribadi supaya menjadi remaja yang bertanggungjawab? Mari kita kupas dan memahami apakah rukun negara yang boleh membantu kita membentuk peribadi yang baik. Apakah ciri-ciri bagi seorang remaja yang bergaya dan berjaya? Kita lihat situasi yang pertama. Saya mampu membina dan mengekalkan hubungan yang baik dengan rakan sebaya. Apakah rukun negara yang boleh kita kaitkan? Ya, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Jadi semasa kita bergaul dengan rakan, kita perlu menjaga hubungan kita dengan cara bersopan, dan menjaga tata susila kita bersama dengan rakan. Jadi apabila kawan-kawan bergurau, kita tidak mudah melenting ataupun cepat marah dalam situasi tersebut. Saya selesa dengan perkembangan tubuh dan kesedaran seksualiti saya. Jadi saya akan kaitkan situasi ini dengan rukun negara kepercayaan kepada Tuhan. Okey, apakah maksudnya sedar dan selesa akan perkembangan tubuh dan juga seksualiti? Okey. Tuhan dah mencipta manusia daripada kalangan lelaki dan perempuan. Selain itu, manusia juga mengalami perkembangan dari lahir hingga dewasa. Jadi kamu perlu sedar bahawa pengalaman melalui perubahan ini merupakan satu tanda supaya kamu boleh berfikir bahawa yang kamu ni akan berubah menjadi seorang lelaki dewasa ataupun perempuan dewasa. Okey. Namun begitu, ada juga yang mengalami seksualiti yang bertentangan dengan hukum alam ataupun normal. Ini mungkin disebabkan oleh faktor persekitaran ataupun pengaruh sosial. Contohnya, ada lelaki yang lambat laun berubah menjadi seperti perempuan. Itu contoh, salah satu contoh. Dan juga segala jenis hubungan yang melawan hukum alam.
jika kita berpegang kepada prinsip rukun negara kepercayaan kepada Tuhan ini, sudah tentu kita akan berpegang kuat pada ajaran agama bahawa seksualiti yang serong adalah benda yang tidak baik. Sebab seksualiti yang serong bukan tujuan ciptaan kita. Jadi oleh itu kita perlu berusaha untuk menjaga diri daripada terjebak dengan gejala-gejala yang negatif seperti ini. Saya mampu menetapkan had yang sesuai dalam perhubungan dengan rakan-rakan. Jadi di sini ada dua prinsip rukun negara yang boleh diaplikasikan. Yang pertama, prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Kita berbalik kepada ajaran agama ya. Kerana ajaran agama ada menggariskan batas pergaulan di antara sesama manusia, baik dengan keluarga maupun sesama jantina ataupun berlainan jantina. Jadi kita rujuk balik apakah batas yang diajar di dalam agama kita. Untuk yang kedua, prinsip kesopanan dan kesusilaan pula memberi panduan dari segi aspek sosial. Di mana remaja perlu sedar akan had yang sesuai dan dalam pergaulan dan perhubungan dengan rakan. Contohnya, semasa bergaul ataupun bergurau, elakkanlah diri daripada menyentuh rakan secara sesuka hati. Dan selain daripada itu, perlulah menjaga tutur kata semasa bercakap. Jadi elakkanlah mengeluarkan kata-kata yang kasar, lucah dan kata-kata yang boleh menyakitkan hati. Jadi itu cara kita menetapkan perhubungan yang sesuai dengan rakan-rakan. Saya bersyukur dengan perubahan tubuh saya dan saya menghargainya. Rukun negara yang berkait rapat dengan situasi ini ialah kepercayaan kepada Tuhan dan juga kesopanan dan kesusilaan. Kamu haruslah menjadi remaja yang matang dalam menghadapi pelbagai pengaruh dari persekitaran. Contoh pengaruh paling besar dari persekitaran, contoh pengaruh yang paling besar kepada remaja ialah pengaruh gaya hidup dan penampilan artis-artis luar negara ataupun dalam negara, di mana artis-artis ini mempunyai standard kehidupan dan definisi kecantikan yang tinggi. Jadi ada remaja yang terlalu taksub sehinggakan mereka sanggup menjalani pembedahan plastik untuk merubah penampilan agar menjadi cantik seperti artis yang diminati. Padahal tubuh badan yang diubah itu tiada sebarang masalah. Dari segi perubatan, ia berfungsi dengan baik. Yang kedua, kamu juga harus menghormati fizikal orang lain, iaitu dengan tidak mencela atau menjadikan tubuh fizikal orang lain sebagai bahan ejekan. Ini kerana hal ini sangat sensitif dan tidak ada sesiapa pun yang suka menjadi bahan ejekan rakan-rakan. Jadi yang seterusnya, kita haruslah bersyukur dan reda atas kurniaan Tuhan dengan seadanya. Daripada bersedih mengenangkan kekurangan diri, lebih baik kita fokus kepada kekuatan diri, contohnya di dalam sukan ataupun bakat seni dan sebagainya.
Saya memahami risiko, tanggungjawab dan kesan daripada tingkah laku seksual yang negatif. Remaja perlu tahu dan sedar bahawa tingkah laku seksual yang tidak terkawal boleh mendatangkan akibat yang membawa padah kepada diri dan juga keluarga. Di sini, prinsip kepercayaan kepada Tuhan memainkan peranan penting kerana di dalam ajaran agama juga ada menggariskan peraturan, larangan dan hukum-hukum tentang perlakuan seks bebas ini. Kes pembuangan bayi semakin meningkat saban tahun kerana pasangan tidak mahu bertanggungjawab di atas tindakan diri sendiri. Ada yang mengalami penyakit yang dibawa oleh perlakuan seksual seperti AIDS, penyakit kelamin dan sebagainya yang menyeksakan dan sukar diubati. Prinsip kedaulatan undang-undang boleh dijadikan peringatan bahawa negara kita mempunyai undang-undang yang ketat dan juga hukuman terhadap jenayah seks. Oleh yang demikian, fahamilah bahawa risiko dan tanggungjawab terhadap tingkah laku seksual yang negatif sebelum terjebak ke dalam kancah seks bebas. Saya bertindak secara bertanggungjawab hasil didikan keluarga yang baik. Ikatan kekeluargaan yang erat boleh membantu remaja menjadi seorang yang bertanggungjawab dalam menjalani kehidupan. Keluarga boleh menjadi teladan yang baik kepada remaja untuk ikuti. Tiada orang tua yang mahu anak-anak atau keturunan mereka terpesong dari landasan kehidupan yang baik. Rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan dan juga kesopanan dan kesusilaan berkait rapat dengan situasi ini di mana kedua-duanya mengajar remaja agar menghormati dan mentaati orang tua. Apabila tata susila menghormati keluarga dipraktikkan, nescaya remaja akan menjadi remaja yang sentiasa ingat akan pesanan orang tua sebelum melakukan tindakan yang negatif atau memalukan keluarga. Okey, diharap murid-murid dapat memahami dengan jelas penerangan itu tadi. Terima kasih kerana sudi menonton dan selamat belajar.